Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan kepada semua. Pejam celik, kita telah pun menyelusuri 1 minggu di dalam Ramadan. Mungkin kita berkira tidak lama lagi kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri. Tetapi perlu kita ingat, tidak lama juga Ramadan bakal meninggalkan kita. Untuk itu, sama-samalah kita mempertingkatkan amalan kita di hari-hari yang berbaki di bulan barakah ini, insya-Allah. Seiring dengan hari ke-7 Ramadan, hari ini kita akan kupas juzuk ke-7 di dalam Al-Quran dalam siri perkongsian harian kita 30 hari mengenal Al-Quran. Juzuk ke-7 memperlihatkan 2 buah surah, iaitu surah Al-Ma'idah dan surah Al-An'am. Juzuk ini bermula dari ayat ke-82 surah Al-Ma'idah dan berakhir dengan ayat ke-110 surah Al-An'am. Seperti juzuk-juzuk yang terdahulu, juzuk ini juga mempunyai banyak garis panduan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Kita mulakan kupasan juzuk 7 pada hari ini dengan surah yang pertama di dalamnya, iaitu surah Al-Ma'idah. Di penghujung surah ini ataupun di awal juzuk ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala ada memberikan garis panduan tentang halal haram sesuatu perkara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ke-87 surah Al-Ma'idah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas." Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita untuk tidak memandai-mandai mengharamkan atau menghalalkan sesuatu perkara. Pengharaman sesuatu perbuatan atau makanan itu perlu dirujuk dengan dalil yang menyokongnya. Perlu kita ingat, Islam itu satu agama yang mudah, dan jangan kita menjadikan Islam sebagai satu agama yang mengharamkan segalanya. Ada satu peristiwa di mana para sahabat pernah bertanya isteri Rasulullah tentang amalan perbuatan peribadi Rasulullah. Maka sebahagian dari mereka beriktikad dan berkata, "Aku tidak akan makan daging." Ada juga sebahagian daripada mereka yang berkata, "Aku tidak akan mengahwini wanita." Apabila hal ini sampai ke pengetahuan Nabi, Nabi bersabda, "Apakah gerangan yang dialami oleh kaum? Seseorang dari mereka mengatakan itu dan ini, tetapi aku puasa, berbuka, tidur, bangun, makan daging dan kahwin dengan wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku." Baik, sambungan dari ayat ke-87 surah Al-Ma'idah sebentar tadi, Allah berfirman di dalam ayat ke-88, "Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, dan kepadanya sahaja kamu beriman." Ayat ini bukan sahaja mencakupi makanan yang dimakan itu sendiri, seperti ayam, daging sebagainya, yang berstatus halal untuk dimakan secara amnya, tetapi juga ayat ini menekankan tentang pemilikan makanan tersebut. Makanan itu perlulah dari sumber yang halal, bebas daripada pendapatan haram seperti rasuah, riba dan sebagainya. Garis panduan halal haram ini disambung lagi di ayat ke-90 surah Al-Ma'idah, di mana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan berjudi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah semuanya kotor dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya untuk berjaya." Mungkin perbuatan menilik nasib seperti tengok horoskop merupakan bentuk tilikan yang jelas dan mudah untuk kita hindari. Namun, terdapat bentuk-bentuk penilikan yang secara halus atau berlaku tanpa kesedaran kita secara meleluasa dalam kalangan pelajar kita zaman sekarang. Antara contohnya ialah penekaan karakter atau kejayaan seseorang itu berpandukan tarikh lahir mereka. Kita dapat lihat pelbagai bentuk link atau laman di dalam Facebook yang promote perkara ini.
haram bagi kita umat Islam untuk percaya penekaan atau penilikan secara halus ini. Mungkin ada di antara kita yang menggunakan link seperti ini untuk beri motivasi kepada diri atau kepada sahabat kita yang lain. Tetapi dibimbangkan niat yang baik pada asalnya bertukar menjadi kebergantungan kita kepada penilikan seperti ini. Perlu kita ingat, niat tidak sesekali menghalalkan cara. Alternatif daripada tilikan ini, kita boleh memperbanyakkan doa kepada Allah SWT. Dan sesungguhnya Allah itulah yang maha tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Dan tidak pernah sesekali Allah membebani kita dengan apa yang tidak terdaya oleh kita. Baik, penghujung daripada surah Al-Ma'idah ini ada menceritakan mukjizat Nabi Isa AS. Antara mukjizat yang dikisahkan di dalam ayat ke-112 hingga ke-115 ialah tentang kisah penurunan hidangan dari langit kepada orang-orang Hawariyin. Kisah mukjizat ini juga yang menjadi latar belakang kepada penamaan surah ini sebagai Al-Ma'idah yang bermaksud hidangan. Baik. Surah yang kedua di dalam juzuk ini ialah surah Al-An'am yang bermaksud binatang ternakan. Seperti surah yang terdahulu, surah ini juga terdapat banyak garis panduan untuk kita. Antaranya ialah larangan untuk duduk bersama dengan orang-orang yang mempersendakan Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-68. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Jika engkau dilupakan oleh syaitan, maka janganlah engkau duduk lagi sesudah engkau mengingatinya. Baik. Selain dari itu, ada juga diceritakan di dalam surah Al-An'am ini tentang kisah dakwah Nabi Ibrahim AS dari ayat ke-74 hingga ke ayat ke-87. Di dalamnya ada dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim AS menyoal ayahnya, patutkah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatannya. Kemudian diperlihatkan Nabi Ibrahim tentang kebesaran dan kekuasaan Allah di langit dan bumi. Maka pada waktu malam Nabi Ibrahim melihat bintang, bulan, lalu berkata, adakah ini Tuhan? Kemudian bintang dan bulan itu terbenam. Maka beliau berkata, sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari kaum yang sesat. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang kisah ini, bolehlah sama-sama kita merujuk surah Al-An'am. Baik, sebagai penutup, di penghujung juzuk ke-7 ini, Allah ada menggariskan tentang larangan untuk kita umat Islam untuk mencerca atau menghina agama lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ke-108 surah Al-An'am, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Maka kita sebagai umat Islam, sama-samalah kita menunjukkan identiti dan adab kita sebagai umat Islam dengan rakan-rakan non-Muslim kita. Janganlah kita memperolok-olokkan ajaran mereka seperti mana yang dilarang oleh Allah SWT. Sama-sama kita bina komuniti yang harmoni. Baik, dengan itu saya kira itu sahaja perkongsian untuk hari ini, hari ke-7 Ramadan. Semoga perkongsian tadi sedikit bermanfaat untuk para penonton, sehingga kita berjumpa lagi dalam siri 30 hari mengenal Al-Quran yang lain. Aku liqauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.